Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan mengenai pengenalan. Mari kita lihat pengenalan bagi definisi untuk falsafah. Falsafah ini terdiri daripada dua perkataan. Perkataan pertama ialah philo yang berbentuk cinta atau suka, dan perkataan yang kedua iaitu sophia yang bermaksud hikmah. Jika kedua-dua perkataan ini digabungkan, maksud falsafah ialah cinta hikmah. Insan terbahagi kepada dua aspek, iaitu daripada aspek Islam dan aspek Barat. Menurut Islam, insan ini merupakan makhluk istimewa atau manusia kerana manusia ini mempunyai akal, berilmu pengetahuan dan berkehendak. Manakala menurut insan bagi perspektif Barat yang menganggap bahawa insan ini adalah aspek material semata-mata dan tidak mengaitkannya dengan agama sama sekali. Keruntuhan moral dalam kalangan pelajar menjadi semakin serius. Hal ini kerana menerusi laporan Astro Awani pada 21 Mac 2018 telah menyatakan bahawa masalah ponting sekolah menjadi rekod tertinggi masalah tingkah laku pelajar di sekolah menengah pada 2017. Kajian ini dijalankan bertujuan untuk menyedarkan masyarakat bahawa betapa bahayanya keruntuhan moral dalam kalangan pelajar yang telah memberikan pelbagai kesan kepada masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlulah bekerjasama berganding bahu untuk menangani masalah keruntuhan moral ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi objektif kajian ini adalah untuk mengkaji 3 objektif, iaitu yang pertama, mengkaji keruntuhan moral dalam kalangan remaja menurut falsafah, dan yang kedua, mengenal pasti aspek keruntuhan moral dalam kalangan remaja pada masa kini, dan yang ketiga adalah untuk mensyadangkan solusi bagaimana untuk menangani masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Untuk kaedah kajian pula, seperti kita sedia maklum, dalam bidang penyelidikan ini terdapat 2 sumber, iaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Di dalam kajian ini pula kami telah menggunakan sumber sekunder, iaitu melalui kaedah kepustakaan dan juga sumber internet. Sumber sekunder ini merujuk kepada data yang dikumpul untuk tujuan lain pada masa lepas, namun ianya sesuai untuk digunakan bagi menjawab persoalan kajian yang dijalankan oleh penyelidik pada masa kini. Melalui kaedah kepustakaan, kami telah ke perpustakaan awam untuk mencari bahan berkenaan dengan tajuk keruntuhan moral menurut falsafah insan. Jadi sebelum dan semasa menjalankan kajian, kami telah pergi ke perpustakaan awam dan telah memperoleh beberapa sumber bahan bercetak seperti buku, majalah, surat khabar dan tidak bercetak seperti video. Untuk sumber internet pula, kami telah menggunakan sumber ini untuk melengkapkan lagi data bagi kajian ini, iaitu melalui penggunaan e-journal, e-buku dan e-tesis. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan kajian bagi objektif pertama. Objektif yang pertama adalah mengkaji keruntuhan moral menurut falsafah. Antara keruntuhan moral menurut falsafah adalah pembuangan bayi. Isu pembuangan bayi sering dipaparkan di berita sama ada tempatan maupun antarabangsa. Menurut pandangan Anita Yahya 2007, pengguguran dan pembuangan bayi membawa maksud penamatan proses kehamilan sebelum cukup bulan yang mengakibatkan kemusnahan janin. Hal ini membuktikan bahawa isu pembuangan bayi adalah merupakan jenayah yang berat. Seterusnya, pembuangan bayi mengikut perspektif ilmu perubatan bermaksud penamatan kehamilan yang dibuat secara haram atau abortion. Bagi pengguguran yang dibenarkan pula dipanggil sebagai termination of pregnancy. Kedua istilah ini membawa beza dari sudut perundangan, moral dan etika di antara sah dan juga terlarang. Manakala pembuangan bayi menurut perspektif Islam pula adalah pengguguran atau al-ijhad, bermaksud jatuh janin yang telah sempurna dan telah ditiup roh tetapi belum hidup. Menurut Al-Zuhaili 1997, dalam syariat Islam, buang bayi dibicarakan dalam hal berkaitan al-lakid, iaitu anak pungut yang tiada keluarga bertanggungjawab. Secara tuntasnya, pembuangan bayi dianggap membunuh dan dikira sebagai salah satu dosa besar yang termasuk dalam jenayah hudud dan kisan yang membawa kepada hukuman mati. Di sini saya akan menerangkan tentang gangsterisme. Gangsterisme ialah satu perbuatan salah laku yang telah lama wujud dan berterusan sehingga ke hari ini. Perkaraan ini amat merumitkan kerana ia telah melibatkan remaja perempuan dan juga kanak-kanak. Menurut Kamus Dewan edisi yang keempat, gangsterisme ialah
kegiatan gangster atau kumpulan sulit dalam sesuatu kegiatan untuk melakukan sesuatu kegiatan tertentu. Menurut Treasure 1963, peringkat awal remaja merupakan golongan berpotensi untuk mewujudkan geng. Golongan ini mudah terpengaruh dengan faktor persekitaran. Menurut Bodinger, The Uriot 1993 telah mendapati bahawa faktor menjadi gangster jalanan di Amerika Syarikat ialah untuk mendapatkan kuasa dan status. Beliau juga mendapati bahawa gangsterism ini majoritinya ialah daripada kaum lelaki. Saya ingin membincangkan tentang seks bebas menurut falsafah. Menurut seorang ahli falsafah, iaitu Sarwono, perlakuan seks adalah satu tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual maupun dengan jantina yang sama atau berlainan. Pada mulanya, tingkah laku ini bermula dengan perasaan tertarik sehinggalah perilaku bercinta, bercumbu dan bersetubuh. Beliau juga menyatakan terdapat beberapa jenis perilaku seksual yang dapat membawa kepada perbuatan seks bebas, iaitu perasaan tertarik di mana minat dan keinginan remaja untuk melakukan tingkah laku yang seksual yang berupa daripada perasaan cinta dan sayang. Seterusnya, menurut Freud, seorang sarjana psikoanalisa, beliau menyatakan seks sebagai libido seksualis. Libido membawa maksud, dorongan hidup atau nafsu erotis. Menurut beliau juga, seks adalah satu mekanisme bagi manusia agar mampu mengadakan keturunan. Akhir sekali, menurut Ryatstini, ada beberapa faktor berlakunya seks bebas dalam golongan muda. Antaranya ialah perubahan hormon ketika akil balik, rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba perkara baru, faktor persekitaran yang tidak bagus iaitu seperti pengaruh rakan sebaya atau kekurangan ajaran agama dan perhatian daripada keluarga. Seterusnya, pengaruh budaya barat yang mengutamakan nafsu, dan akhir sekali, kurangnya keimanan dalam diri sendiri. Untuk objektif kajian, iaitu mengenal pasti keluntuhan moral dalam kalangan remaja, berpunca daripada kurangnya penghayatan nilai agama dalam diri remaja dan pengaruh daripada persekitaran. Untuk poin pertama, ingin saya jelaskan bahawa perkara yang menyebabkan kepada keruntuhan moral remaja seperti kurangnya budaya sopan santun, budi bahasa dan kurangnya sikap bertanggungjawab dalam diri remaja. Kurangnya penghayatan nilai agama akan menyebabkan remaja mudah terpesong jauh daripada akidah sebenar. Bukan itu sahaja, ibu bapa masa kini lebih mementingkan wang ringgit dan kejayaan semata-mata daripada mendidik anak-anak mengenal agama. Dan ini menyebabkan pengetahuan anak-anak dalam agama sangat cetek. Sebagai contohnya, mereka tidak mengedahkan tentang halal dan haram sesuatu perkara yang mereka lakukan, yang akhirnya menyebabkan mereka terjerumus dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya, mereka tidak dididik dari kecil pasal keagamaan oleh ibu bapa mereka. Dan ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajakan orang lain untuk melakukan perkara tersebut seperti perjudian, puting sekolah, menjual dadah dan sebagainya. Seterusnya, untuk poin kedua, berpunca daripada persekitaran yang menjadi lorong-lorong penjualan dadah. Adanya persekitaran sebegini menyebabkan remaja tertarik untuk mencuba sesuatu yang baru. Walaupun terdapatnya akta yang memperuntukkan hukuman mati mandatory untuk pengedar yang disabit kesalahan mengedar dadah, remaja masih tidak takut untuk mengambil risiko tersebut. Terima kasih Susan, saya akan meneruskan ke poin ketiga iaitu pengaruh media massa. Media massa merupakan teknologi yang paling berpengaruh di pelosok dunia. Banyak manfaat yang boleh dihasilkan melalui media massa seperti perkembangan teknologi dan memudahkan masyarakat berkomunikasi. Namun begitu, apabila media massa disalahgunakan,
maka kepincangan dan keruntuhan akhlak masyarakat terutama remaja akan berlaku. Penggunaan media massa yang tidak terhad dan tidak bertapis akan banyak mempengaruhi remaja terlibat perkara negatif. Kemudahan ini akan memberi ruang kepada remaja mengakses video yang bersifat vulgar seperti pornografi. Menurut kajian Cambridge University 2013, otak seseorang yang kerap menonton pornografi hampir sama dengan seseorang penagih dada. Remaja yang kerap menonton mempunyai nafsu rangsangan seksual yang tinggi yang boleh menyebabkan mereka melakukan hubungan intim tanpa status dan juga melakukan keganasan seksual seperti merogol. Selain itu, media massa juga membawa impak kepada sosialisasi remaja. Menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM), telah menerima banyak aduan dan laporan penyalahgunaan media massa, seperti fitnah tanpa pembenar dan juga tuduhan menggunakan bahasa kasar. Amalan sosialisasi yang bersopan santun sesuai dengan rukun negara Malaysia yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, tidak lagi dipraktikkan oleh remaja. Kita dapat melihat bahayanya media massa terhadap perkembangan remaja. Media massa telah terbukti membunuh jati diri dan budi pekerti remaja negara Malaysia yang terkenal sopan santunnya. Okey, mencadangkan solusi bagaimana menangani masalah keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Langkah pertama ialah peranan ibu bapa, iaitu kerana anak-anak adalah seperti kain putih dan ibu bapalah yang mencorakkannya. Caranya, ibu bapa haruslah memberi perhatian kepada anak-anak, iaitu mengawasi dan mengawal gerak-gerik anak-anak mereka supaya mereka tidak terjebak dengan pergaulan bebas. Okey, seterusnya ibu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak, iaitu berbual dan sanggup meluangkan masa untuk mendengar masalah dan untuk mengatasi masalah mereka. Seterusnya, ibu bapa juga haruslah mengetahui atau mengenali rakan-rakan anak mereka, iaitu bertanya khabar tentang kawan-kawan anak mereka dan melihat daripada kedudukan moralnya. Seterusnya, mewujudkan sistem perundangan di sekolah. Okey, seterusnya, mengapa? Okey, supaya dapat meringankan beban ibu bapa dan tanggungjawab pihak sekolah dalam pengawalan disiplin. Bagaimana dengan meningkatkan semula pengawalan disiplin di sekolah? Dengan ini dapat menimbulkan perasaan takut di kalangan pelajar. Seterusnya, mengadakan aktiviti yang membentuk moral remaja. Contohnya, aktiviti kesedaran dan kemasyarakatan. Dengan pelajar dapat manfaat dan tidak membuang masa dalam kehidupan seharian mereka dengan aktiviti yang tidak berfaedah ini. Okey, selanjutnya, peranan remaja. Bagaimana? Iaitu melakukan aktiviti yang berfaedah dengan mendekati diri dengan Tuhan. Dengan ini, para remaja dapat menimbulkan rasa insaf dan simpati serta merendah diri, dan mereka akan mencuba untuk mengelakkan diri daripada terlibat dengan sebarang gejala sosial yang tidak berfaedah ini. Okey, meminta dorongan daripada keluarga, rakan-rakan dan pihak kaunseling. Dengan ini, keluarga, rakan-rakan dan pihak kaunseling harus memainkan peranan yang penting. Contohnya dengan memberikan sokongan, mendengar luahan hati dan membantu dalam menyelesaikan masalah mereka.